Terima kasih Tuan Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Tuan Menteri baru menyatakan bahawa terdapat bayaran pampasan tol untuk Lebuh Raya Damansara Puchong LDP. Saya nak tanya Tuan Menteri, adakah Tuan Menteri mempunyai jumlah yang tepat berkenaan dengan bayaran pampasan ini? Itu satu. Nombor dua, kita lihat bahawa setiap tahun kerajaan mengeluarkan wang untuk bayarkan kepada konsesi pampasan tol. Saya dah tahu sebagai ahli parlimen sehingga jauh mana kerajaan akan terus setiap tahun menggunakan wang yang dikutip oleh rakyat melalui cukai dan sebagainya untuk membayar pampasan tol. Bukankah ini menunjukkan bahawa apa yang ditandatangani pada awal dia, ya, perjanjian konsesi dan sebagainya itu memang membebankan rakyat. Jadi persoalan dia, apakah tindakan kerajaan? Kita ada satu perjanjian yang cukup jelas, bebankan rakyat. Kita tahu dari segi bayaran tol, kerajaan di sini berhasrat untuk memastikan tol itu tidak naik. Tetapi apabila tidak naik, pampasan dibayar melalui cukai pendapatan dan cukai dibayar oleh rakyat. Seharusnya wang tersebut boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Ya, jadi apakah tindakan kerajaan untuk memastikan bahawa keadaan sebegini tidak berterusan? Ya, kalau tidak, sehingga lama mana kita perlu teruskan dengan masalah ini, Tuan Menteri. Terima kasih. Datuk Mengerti, terima kasih Yang Berhormat Puchong. Angkanya yang diperlukan saya akan semak dan bagikan kepada Yang Berhormat. Dan mengenai apa yang telah pun dimaktub dalam perjanjian, kita sebagai satu kerajaan yang menghormati perjanjian, kita perlu juga menyelitinya bagaimana kita akan tunaikan apa yang kita telah pun setuju dulu. Kita tak boleh ubahnya. Dan saya tahu sekarang pihak unit kerjasama atau di bawah Jabatan Perdana Menteri telah membuat kajian, tapi agaknya lama sikit panjangnya. Saya tidak ada maklumat yang sebenar bagi kepada Yang Berhormat. Tapi yang angka ini saya akan bagi ke Yang Berhormat. Berhubungan dengan itu, kalau boleh, Tuan Menteri, terima kasih. Hanya persoalan ini telah pun saya bangkitkan banyak kali. Saya nak tanya kepada Tuan Menteri, terus teranglah dengan kita di Dewan. Ya. Adakah kerajaan menyatakan bahawa kita telah pun menandatangani perjanjian tersebut dan tidak ada sebarang juga cara bagaimana kita dapat mengatasi dia? Are we saying that we have entered this agreement? There's really nothing we can do. Kalau tidak, apakah usaha yang kita akan ambilkan? Kalau tidak, Yang Berhormat Menteri, Tuan Menteri, every year berjuta-juta, beratusan juta digunakan untuk pampasan. Ya, inilah masalah dia. Kerajaan Barisan Nasional membuat ataupun memasuki konsesi sedemikian. Apa ni? Ya? Bila masuk konsesi sedemikian, lepas itu dalam masa yang dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut, kita lihat bahawa ianya memang amat membebankan rakyat. So, adakah kita akan terus kembali kepada Dewan ini dengan satu keadaan di mana okey, kita tidak boleh buat apa-apa? Adakah Barisan Nasional menerima bahawa kontrak-kontrak ini, perjanjian konsesi-konsesi tersebut yang ditandatangani pada masa lampau itu memang, nombor satu, membebankan rakyat, dan nombor dua, does Barisan Nasional accept responsibility dengan izin for entering into this agreement? Terima kasih, Menteri. Terima kasih Datuk Mengerti. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya tidak ada jawapan dalam Dewan ini untuk apa yang dicadangkan. Mungkin Yang Berhormat ada cadangan yang baik untuk kita keluar dari konsesi ini. Saya kagumlah. Yang Berhormat Menteri, bila kita bangkitkan dalam buku jingga, kita kata ada cadangan yang kita nak bangkitkan. Ya. Orang ni nak gelak, tapi bila dia gelak, dia tak faham. Apa yang kita cadangkan itu, Perdana Menteri dia sendiri melaksanakan di Johor. Ya. Ini yang kita lihat.
So Barisan Nasional has to make up its mind. Timbalan Menteri, apakah pendirian kita? Jangan sehingga kita datang ke Dewan ini tanya kepada saya, ahli yang berhormat, okey, apa cadangan kita? Walhal kita telah pun tunjukkan, kita telah pun menyatakan. Dan kenapa pula di Johor boleh dilakukan? Apabila pilihan raya dekat nak menang beberapa kursi di situ, Perdana Menteri sedia untuk membuat pengumuman sedemikian. Kenapa di kawasan seperti Puchong tidak boleh juga dibuat? Apakah perbezaan kita di Puchong? Kenapa kita di Puchong perlu kita dibebankan dengan konsesi tol ini untuk tahun-tahun? Dan selepas 4 tahun saya bangkitkan perkara ini, hari ini Timbalan Menteri di sini tanya saya, okey, ada cadangan ataupun tidak? Saya fahamlah, saya hormat Timbalan Menteri, ya, kerana is always straightforward bagikan jawapan, ya. Tetapi apa menunjukkan adalah bahawa kerajaan Barisan Nasional di parlimen ini mendengar banyak rintihan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen, tetapi sebenarnya tidak melakukan sebarang perkara untuk mencari satu jalan untuk menyelesaikan masalah ini, ya. So, Timbalan Menteri, saya nak menegur di sini, ya. Patut kita minta Perdana Menteri menjawablah. Kenapa untuk tempat itu saja di Johor boleh dibuat? Dan saya mengalu-alukan tindakan yang amat berhormat Perdana Menteri, ya. Bagus. Tetapi bagaimana dengan tempat-tempat lain yang berhormat Timbalan Menteri? Kita tidak boleh. Kita tidak boleh teruskan sebegini. Every year, hundreds of million. Kerajaan beri pampasan begitu saja kepada syarikat konsesi. These people are cash cows, making money. Langsung tidak ada sebarang perhatian diberikan oleh kerajaan. Tidak ada sebarang jalan penyelesaian masalah ini. Wang ini boleh digunakan untuk tujuan lain. Ya, jadi saya minta satu penjelasan daripada Timbalan Menteri, ya. Siapa itu? Siapa itu? I mean, this is the kind of MPs we have in Barisan Nasional. Children. Kalau nak tanya, jawab. Tanyalah. Tanya. Kalau nak jawab, tanya. Menteri. Apa ini? Kota belut. Saya berdiri. Saya tak... Yang Berhormat Menteri. Boleh? Okey. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya mau bagi pandangan juga sedikit tentang apa yang dikatakan oleh sahabat saya daripada Puchong. Soal tentang tol ini janji mereka dalam buku jingga ini, seperti mana yang disebutkan oleh sahabat saya daripada Puchong. Mereka selalu berjanji dalam silo. Mereka berjumpa dengan rakyat Puchong, kata, okey, kita nak mereka bubarkan ataupun hapuskan tol. Kita pun kata berapa? Okey, some say 50 bilion, some say 6 bilion, some say 10 bilion. Soalannya sekarang yang Berhormat Menteri ialah, masalah kita dengan pembangkang ialah mereka menjanjikan sesuatu perkara tanpa melihat apa kesannya kepada yang lain. Kalau dikatalah tol itu dihapuskan, siapa nak jaga penyelenggaraan? Okey. What is the problem? Kita dulu kita buatkan tol ini kerana pertamanya, kenapa kita mempunyai tol? Kerana kita katakan bahawa kita tidak mahu kerajaan terpaksa berbelanja untuk mengurus, membina tol dan juga mengurus tol ini. Dan yang keduanya, yang Berhormat Menteri, saya difahamkan di Selangor juga, kerajaan negeri Selangor mempunyai share di dalam Kesas Highway, mendapat dividen, mendapat pulangan yang cukup lumayan di Selangor. That is your government, Puchong. Jadi soalnya sekarang, kalau tol ini dianggap sebagai satu perkara yang menzalimi rakyat, juallah, jual kepada syarikat lain, ataupun kalau tidak mau jual kepada private sector, jual balik kepada syarikat-syarikat milik kerajaan Barisan Nasional. So far, yang Berhormat Menteri, saya tahu mereka akan katakan apa. Oh, lebih baik saya pegang share ini. Lebih baik saya pegang saham dalam Kesas, kerana kalau saya jual kepada private developer, private company, maka saya juga complicit nak bagi kepada private company. Lebih baik kerajaan Selangor pegang. Tapi you cannot be a gentleman like that. You cannot yang berhormat daripada Puchong, yang Berhormat Menteri, tak sepatutnya mengatakan ini zalim, tapi saya mau pegang, saya mau untung daripada penghutan tol di Kesas. You cannot. If you are reasonable, kalau dikatakan ini zalim, jual saham. Kalau tak nak jual kepada syarikat syarikat swasta, jual kepada syarikat kerajaan yang lain. Saya kira itu lebih baik untuk memperingati kita semua bahawa this is a gentleman agreement. Terima kasih.